Boleh dengar ke? Boleh Ustaz. Nota nampak tak? Nota pun nampak. Okey. Kita mulakan. Di FB dah live Okey. Ya dah ready dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala berhak dan layak untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan, dalam semua situasi, walaupun kita berada pada situasi apa jua sekalipun, maka Allah Taala itu layak untuk diberikan puji-pujian. Kita juga mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita keizinan pada malam ini untuk pertemuan kita yang ke-12, yang mana kita pada malam ini akan mempelajari tentang sinopsis juzuk yang ke-12. Moga-moga pengisian kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan manfaat yang sangat banyak. Tiada yang dapat memberikan manfaat melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Kita bertemu ini, kita berhimpun di atas talian Zoom ini ataupun di page Akademi Tadabbur Malaysia semata-mata kita nak mencari rahmat Allah. Tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita memahami ayat-ayat Quranul Karim. Jadi untuk juzuk yang ke-30, juzuk yang ke-12 pada malam ini, seperti kebiasaannya, kita akan memulakan dengan melihat trend membentuk juzuk-juzuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana juzuk yang ke-12 pada malam ini terdiri daripada 2 surah. Surah yang pertama adalah surah Hud, bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga habisnya surah Hud, iaitu ayat yang terakhir, ayat ke-123. Kemudian ayat 1 hingga 52 dalam surah Yusuf, mewakili juzuk yang ke-12. Ini bermakna pada malam ni kita belajar surah Hud dan kita juga akan belajar tentang surah Yusuf. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus pergi kepada merujuk kepada suasana bagaimanakah turunnya surah Hud ini. Surah Hud ini dikatakan oleh para alim ulama yang mengkaji tentang surah dalam Al-Quran, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, katakan bahawa surah Hud ini ia turun selepas surah Yunus. Belajar, sekejap ya, saya nak kena tengok line saya sekejap, macam unstable. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Okey. Surah Hud ini ia turun selepas surah Yunus. Kita telah sebut pada juzuk yang ke-11. Masih ingat? Surah Yunus dia turun terlebih dahulu, kemudian baru turunnya surah Yunus turun, kemudian baru turunnya surah Hud.
dan dalam ikut tertib penurunan. Yunus, surah Hud dan nanti kita belajar surah Yusuf disusun mengikut tertib penurunan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian dia turun surah Hud ini sebelum surah Yusuf. Maknanya surah Yusuf itu mengambil sedikit waktu untuk mengetahui waktu penurunan surah ini kerana surah-surah ini dia turun seperti mana kita telah ulas pada juzuk yang ke-11 tentang surah Yunus. Yang mana surah-surah ini dia turun pada waktu penghujung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah pergi ke bumi Madinatul Al-Munawwarah. Jadi sebelum Nabi pergi berhijrah, maka ayat-ayat ini yang turun adalah ayat-ayat yang berbentuk ayat yang berbentuk keras, berbentuk macam suruh mereka kalau kita belajar surah Yunus, jangan abaikan, jangan buang masa nak beriman. Maka surah ini juga surah yang menggesa orang-orang Arab musyrikin pada ketika itu untuk cepat-cepat buat keputusan. Kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan beriman kepada kesemua rukun iman yang ada. Okay. Kita lihat kepada latar belakang surah Hud. Surah Hud ini dia adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Baik, kita teruskan dengan maklumat surah-surah Makkiyah. Maklumat ini sebenarnya kita telah temui, kita telah belajar waktu kita baca, waktu kita sampai kepada membincangkan tentang surah apa? Waktu kita bincang dalam surah Al-A'raf. Kita telah sebut bahawasanya kalau tuan-tuan buka Al-Quran, sebelum sebut Bismillahirrahmanirrahim, sebelum nak baca A'udzubillah sekalipun, kalau boleh tengok dulu surah itu namanya apa, berapa jumlah ayat dan kalau boleh lihat surah itu Madaniyah ke Makkiyah. Jadi kalau jumpa surah itu dia tulis Makkiyah, maka dalam surah yang kita nak baca ini daripada permulaan ayat sampai kepada penghujungnya akan berkisarkan kepada 3 tajuk ini. Yang pertama cerita tentang ilahiyat, cerita tentang ketuhanan. Yang kedua akan ada dalam surah tersebut berkenaan dengan an-nubuwat, cerita tentang kenabian, kerasulan. Dan ada ayat dalam surah yang kita nak baca, yang kita nak rujuk itu cerita tentang yaumul ba'si ataupun cerita tentang yaumul qiyamah. Itu sangat penting, satu ilmu yang penting dari sudut mengetahui dia Makkiyah ataupun Banadiyah, walaupun dia Madaniyah. Itu kita kena ambil maklum tu. Satu ilmu yang besar tahu dalam memahami Al-Quran, kena tahu membezakan apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah. Sangat penting. Jadi apabila kita baca ayat nanti, kita baca ayat pertama, ayat kedua sampai ayat 123, kita akan baca terjemahan ayat dia akan berkisarkan kepada 3 topik ini. Okey, topik ini ada kaitan dengan rukun iman. Okey, waktu kita belajar sinopsis sekejap lagi, kita akan nampak dengan lebih jelas lagi tentang 3 tema ataupun 3 topik ini. Kita teruskan. Baik. Kita telah sebut tadi bahawa dalam surah Makkiyah, macam surah Hud, dia adalah surah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Maka ada 3 tema ini. Kita lihat dulu tema yang pertama, iaitu cerita tentang ilahiyat. Cerita tentang ketuhanan. Okey. Kita terus masuk sinopsis ya, tetapi saya akan selalu ulang perkara ni supaya tuan-tuan ingat sampai bila-bila. Kalau sampai perlu saya akan ingat ke tuan-tuan, Makkiyah. Sangat perlu ilmu itu. Jadi kalau kita jumpa tentang ketuhanan, kita nak lihat dalam surah Hud ini di mana ayat yang menyebut tentang ketuhanan, cerita tentang ilahiyat. Kita boleh temui dalam surah Hud ini, kita boleh temui pada 3 cara.
Okey, tapi saya tidak sebutkan ayatnya berapa ke berapa sebab ayatnya banyak. Cuma saya sebutkan contoh untuk mengetahui mana ayat-ayat yang ada tentang ilahiyat. Baik. Yang pertama kita boleh jumpa pada pembukaan surah Hud. Yang kedua, kita boleh jumpa dekat penutup surah Hud dan kita boleh jumpa nanti pada kisah rasul-rasul dalam mereka menyampaikan dakwah, mereka menyebut tentang ilahiyat, cerita tentang ketauhidan. Jadi tiga ruang ini tuan-tuan akan jumpa Allah Taala menyebut tentang dirinya, kebesaran dirinya, kekuasaan dirinya. Kenapa Allah Taala nak nak menyebutkan tentang kebesaran dirinya, kekuasaan dirinya? Kenapa? Kerana kalau manusia sudah iktiraf, sudah mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan yang berkuasa, maka dia akan membawa kepada peribadahan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang nak sampaikan maklumat tentang Tuhan tu berkuasa? Siapakah yang akan menyampaikan maklumat tentang Allah itu patut disembah? Maka pada setiap surah sudah lain dan tidak bukan akan ada cerita tentang rasul-rasul. Kerana hanya Rasul sahaja yang dia tahu apa yang Allah kehendaki. Kita semua tidak akan tahu apa yang Allah nak. Apa yang Allah nak minta kita buat. Apa dia kita tak akan tahu kalau Allah tidak memberitahu kepada para Rasulnya. Sebab itu dalam surah Makiyah akan ada cerita tentang Rasul. Okay. Kita lanjutkan lagi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam nota. Saya tak perlulah baca satu persatu sebab nota telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan. Sebab tu penting nota ini untuk tuan-tuan rujuk selepas daripada ini. Saya akan setiap kali tuan-tuan belajar, setiap juzuk, bukan sekadar belajar sinopsis tau. Dalam pengias ini tuan-tuan cuba catat mana-mana perkara kalau saya dah ulang banyak kali tu, benda itulah merupakan salah satu cara kaedah untuk kita faham Al-Quran. Tuan-tuan biasa jumpa kan dalam setiap juzuk kita belajar, saya selalu tunjukkan tuan-tuan pembuka surah, penutup surah. Kenapa? Ini pun salah satu cara untuk kita membuat kesimpulan dia. Jadi kalau kita tengok pembukaan surah Hud pada ayat yang kedua, memang kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala perintahkan supaya hanya beribadat kepada Allah. Kita boleh tengok pada ayat yang kedua. Buktinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alla ta'budu illallah, innani lam lakum minhu nadhirun wa basyirun. Okey, pada tulisan yang terjemahan warna merah tu. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menyembah selain daripada Allah. Baik, kalau kita tengok penutup ayat 123 surah Hud, Allah Ta'ala menyebut penutup surah Hud, memerintah supaya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita boleh baca pada ayatnya. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Jadi, kalau kita belajar ilmu pembuka dengan ilmu penutup, kita dapat dia punya kesimpulan yang besar dia. Sebab apa? Sebab dia adalah surah Makiyah. Tapi kadang-kadang dia tak ada pada kita tidak semestinya boleh jumpa maklumat pada pembuka dan penutup. Tuan-tuan kena pegang gitu juga. Tidak semestinya ada pada pembuka dan penutup. Tetapi ada sesuatu maklumat pada pembuka dan penutup. Sebab ayat itu Allah yang susun. Ayat itu adalah dari Allah. Mesti dalam setiap susunan ayat itu pasti ada sesuatu maklumat. Kerja kita ni yang ada waktu, yang ada masa, umur ada, tenaga ada, wang ringgit ada. Kerja kita lah untuk kita menggali, mencari maklumat-maklumat tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, kemudian kita terus pergi kepada sinopsis surah Hud yang saya letakkan tajuk kandungan utama surah Hud. Boleh juga kita katakan sinopsis utama surah Hud. Okey.
Kalau kita rujuk di nota yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Hud, kita boleh bahagikan kepada 3 kandungan. Kandungan yang pertama, dalam surah Hud bermula ayat 1 sampai 23, sampai 24, Allah Ta'ala menyebutkan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cerita tentang cerita tentang dakwah Nabi, letakkan pada tajuk kandungan. Untuk surah Hud ini, kita tidak buat seperti kebiasaan. Sebab kalau kita belajar sebelum, kita pecahkan lagi ayat-ayat itu, kumpulan ayat, ada 2 ayat, ada 3 ayat, ada 1 ayat. Tapi surah Hud ni, dia mudah. Kenapa? Sekejap lagi kita akan sebutkan. Okey. Kemudian kandungan yang kedua, yang diwakili oleh ayat 25 sampai ayat 99. Agak-agak ada berapa ayat? Cuba kira. 25 sampai 99. Nak masuk ke 100, sampai masuk ke ayat ke 100 dah. Semua ayat-ayat ini, dia berkisahkan tentang perjuangan 7 Rasul dalam mereka menyampaikan dakwah kepada umatnya. Maksudnya ayat 25 sampai 99 Allah sebut tentang 7 Rasul. 7 Rasul terdahulu. Kenapa kita sebut terdahulu? Maknanya Quran kan turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Maka dalam Al-Quran Allah bawa cerita 7 Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7. Jadi kita akan sebut siapa 7 itu dan kenapa 7 itu. Ayat 25 sampai 99. Maknanya kalau baca surah Hud ni, cerita-cerita kisah-kisah Nabi lah ya. Iya, ayat surah Hud ini didominasikan. Ayat dia cuba kira 25 sampai 99. Kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pada ayat 100 sampai 123. 100 sampai 23, lebih kurang dalam 24 ayat kan. 23 ayat, 24 ayat. Allah Ta'ala tak bawa dah cerita tentang 7 Rasul ni. Tetapi Allah Ta'ala membuat kesimpulan, pengajaran, teladan yang boleh diambil daripada kisah 7 Rasul yang ada pada ayat 25 dan 99. Siapa nak ambil teladan tu? Untuk siapa? Maka sudah tentu khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran. Secara tidak langsung, kalau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah ia juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita amati 3 pembahagian kandungan ni, kita akan tengok kan, di tengah-tengah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah letak di tengah-tengah tu kandungan 2 itu diselitkan. Bukan selit saja, tapi banyak ayat dia cerita tentang 7 Rasul. Okay, nampak tak pembahagian dia? Ini juga cara mudah untuk kita bahagikan sinopsis ayat yang dalam surah Hud. Okey, kita lanjutkan. 7 Rasul yang dimaksudkan, yang duduk di antara ayat 29 sampai 99, ada 7. Siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Kita boleh lihat ayat berapa, 25 sampai 49. Kisah Nabi Nuh lah antara ayat yang paling banyak sekali. Tentang Nabi Nuh. Kemudian lepas Nabi Nuh, Allah cerita Nabi Hud alaihi salam. Lepas tu Allah bawa cerita tentang Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah sambung dengan kisah Nabi Lut alaihi salam ayat 77 sampai 83. Kemudian Allah sambung lagi cerita tentang kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salam ayat 884 sampai 95, dan Allah tutup kisah 7 Rasul itu dengan Rasul Nabi Allah Musa alaihi salam. Hanya ada lebih kurang 16, 17, 18, 19, ada 4 ayat saja kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita ikut susunannya,
Memang dia susun ikut sejarah. Nuh, lepas Nuh Hud, lepas Hud Saleh, Ibrahim. Dia cerita, maksudnya dia banyak cerita dari sudut susunan sejarah lah. Okey. Tuan-tuan jelas? Nampak 7 rasul tersebut? Okey. Kenapa saya bulatkan? Kenapa tuan-tuan nampak ada bulatan merah dalam di antara 7 nabi ni? Bulatan merah ini merupakan sebab ataupun nama surah Hud. Maka dalam surah itu tentu ada cerita tentang Nabi yang ada ikut nama surah tu. Maka ada surah Hud. Kenapa? Okey, satu kalau kita buka minda kita, okey, kita bertanya, dalam 7 rasul ni, kenapa tak diambil surah itu dengan nama surah Saleh? Kan? Kenapa tak dinamakan surah itu surah Syuaib? Kenapa surah tu tak dinamakan sebagai surah Musa? Jawapan ini sebenarnya sesiapa yang mengikuti modul belajar nama-nama surah. Sebenarnya tuan-tuan, sinopsis 30 juzuk ini adalah modul kedua. Setelah adanya modul belajar nama-nama surah. Tapi tak habis lagi. Siapa yang belum ikuti, besok petang jam 3 saya jemput tuan-tuan dan puan untuk kita belajar nama-nama surah. Siapa yang dah belajar nama surah, dia akan tahu tentang kenapa Allah memilih antara 7 rasul ini diletakkan dengan nama surah Hud. Sebab tu saya bulatkan merah tu untuk tuan-tuan dan puan baca tafsiran ayat, tuan-tuan kena buat cari maklumat apa bedanya Nabi Hud dengan Nabi Saleh, dengan Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib tadi. Sebab dalam sinopsis, kita tidak ada waktu yang cukup untuk kita mengulas kenapa pilih tentang Nabi Hud. Sebab itu, untuk bincang tentang nama saja, kita kena pergi kepada satu modul yang lain. Sebab tu kita belajar, kita kena fokus. Kalau kita bagi banyak maklumat, nanti akan jadi cacah merbak. Oleh sebab itu, kita telah buat sebenarnya modul mengenali nama-nama surah. Waktu kita belajar nama-nama surah itu, memang kita kupas kenapa Nabi Hud itu dijadikan sebagai nama surah. Tapi waktu belajar sinopsis, kita tak belajar tentang nama. Sebab tu kita belajar pada juzuk 1 sampailah kepada juzuk yang ke-12. Kita tak belajar tentang kenapa pada nama tu, kenapa nama tu dipilih. Yang itu kita kena pergi kepada modul yang satu lagi. Siapa yang belajar nama surah pula, dia tak akan dapat belajar sinopsis surah. Sebab kita fokus pada nama. Dia begitu. Jadi belajar ni kalau boleh biar dia tersusun. Masuk satu modul, begitu. Dia kalau kita belajar ambil semua, nanti kita tidak tersusun sebab kita ni kelemahan kita banyak. Jadi kita kena fokus satu persatu. Okey, nanti tuan-tuan ikuti tentang nama-nama surah. InsyaAllah besok petang kita akan sambung lagi untuk nama surah yang berikutnya. Tuan-tuan boleh dapati maklumat itu ada di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, kita sambung lagi. Saya tak mau cerita panjang lebar sebab waktu kita pun berjalan dengan pantas. Okey, kita teruskan tentang 7 Nabi ni. Okey, pada 7 Nabi ni, tuan-tuan kena ingat begini maklumat dia. Okey. Ni saya dah sebut tadi. Berulang 2 kali. Betul lah. Bukan 7 Nabi dah. Okey, begini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam Quran Allah sebut tentang Rasul, topik kerasulan, macam 7 Nabi tadi kan. Al-Quran akan membawa kepada kita penerangan tentang 3 maklumat pasal Rasul itu. 3 Rasul tu, 7 Rasul tadi tu, tentu ada maklumat tentang kitab, iaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para Rasul. Lepas tu cerita pasal Rasul itu, mesti Allah ada cerita tentang apa dakwah yang Nabi-Nabi itu sampaikan kepada umatnya. Macam contoh kisah Nabi Nuh. Apa yang Nuh cakap dekat umat dia? Macam kisah Nabi Allah Syuaib. Apa yang dia cakap dekat umat dia? Itu dia panggil dakwah yang dia sampaikan kepada umat-umatnya.
Allah Taala akan bawa cerita itu. Dan pada bab yang ketiga, topik ketiga, kalau sebut pasal Rasul tu, mesti Allah sebut tentang umat yang ada pada setiap Rasul tu. Umat tu. Umat tu macam mana? Kita akan jumpa dua ini. Ada Allah cerita yang dia beriman dan ada yang tidak beriman. Kalau beriman, Allah Ta'ala akan sebut balasan dia baik dia apa. Kalau dia tak beriman, Allah akan sebutkan tentang azab dia apa. Allah akan sebut tentang azab dia. Kalau tuan-tuan tahu tentang maklumat ini, sedikit sebanyak boleh membantu kita. Kalau buka dia surah Makiyah, dia mesti ada 3 tema tadi. Kerasulan, kenabian, pasal hari kiamat. Okey, cuma bezakan dia, ayat tu banyak pada apa? Ketuhanan ke, kerasulan ke, hari kiamat ke. Tapi waktu kita baca surah Hud tadi, kita dapati ayat, banyaknya ayat cerita pasal Rasul. Jadi kalau Allah cerita pasal Rasul saja, mesti ada 3 perkara tersebut. Mesti tu maksudnya, kadang-kadang Allah tak sebut tentang kitab tu. Kadang-kadang Allah sebut. Tapi memang ada kaitan lah. 3 perkara tersebut ada pasal Rasul. Nanti kalau tuan-tuan baca ayat-ayat yang telah kita senaraikan. Ayat telah kita senaraikan di Nabi Nuh sampai Nabi Musa. Tuan-tuan cuba cari. Mana ayat-ayat dalam cerita pasal Nabi-Nabi tadi yang ada kaitan dengan tiga topik ini. Tentang wahyu, tentang dakwah disampaikan, tentang umat yang disampaikan dakwah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang, ini sebenarnya kita pergi kepada kandungan 3 dah tau. Ni teladan kisah Nabi. Ingat tak, tadi kan kita sebut ada 3 kandungan kan? Kandungan yang pertama sampai 24 ni, saya tidaklah senaraikan mengikut macam 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Tapi kita letakkan dia secara keseluruhan 1 sampai 24. Okey, maknanya secara tak langsung kita dah belajar dah 1 sampai 24 ni. Yang pertama, sebab ayat 1 sampai ayat 5, dia dekat juzuk yang ke-11. Semalam kita dah sebut sedikit sebanyak. Dan tadi pun, saya telah sebut pada pembukaan surah Hud ni. Jadi, kisah 7 Rasul, kandungan 2, kita cuma sebut ayat. Tapi kita dah sebut tadi juga tentang, kalau baca Rasul tu, ada topik apa? Walaupun kita tak baca ayat by ayat, tapi dia ada kaitan tentang topik-topik yang telah pun kita sebutkan. Kita terus pergi kepada kandungan 3. Surah Hud ini, tajuk dia apa? Teladan kan? Okey, kita tengok teladan yang Allah nak beritahu kepada kita dalam surah Hud. Okey, apa teladan yang boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat? Okey, kalau orang tanya kenapa pula Allah Ta'ala perlu cerita kepada Nabi SAW tentang senior-senior Nabi-Nabi yang lain. Yalah, kan? Ini kata orang, belajar daripada kisah-kisah orang terdahulu. Okey, jadi dalam ayat 100 sampai 123, saya nukilkan beberapa ayat saja yang kita boleh jumpa ayat tu sebut jelas tentang apa pengajaran cerita tentang 7 Rasul itu. Okey, pada ayat nombor 100, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, "Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik, minha qa'imun wa hasid." Allah kata yang demikian itulah. Apa makna demikian itulah? Demikian itulah maksudnya cerita 7 Rasul tu bermula daripada Nuh sampailah kisah Nabi Allah Musa tu sampai ayat nombor 99. Allah kata yang demikian itulah sebahagian daripada berita-berita, cerita-cerita penduduk sesuatu tempat yang telah Allah binasakan. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata, kami ceritakan kisah 7 Rasul itu dengan umat dia itu kepada kamu, wahai Muhammad. Allah kata, itulah cerita yang engkau dapat tahu, wahai Muhammad. Okey, lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu lagi. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa ada antara 7 Rasul itu, umat-umat mereka itu yang masih lagi wujud. Wujud dekat sini, qaimun tu maknanya kesan mereka dibinasakan itu ada lagi yang kekal. Macam kaum Lut kita faham kan? Kaum Lut tempat dia tu masih lagi ada.
Macam kaum Ad, tempat dia boleh tengok lagi. Begitu. Dan ada juga Allah kata, dan ada pula yang dah lenyap dah. Tapak dia dah tak ada, tempat tinggal mereka tu dah tak ada. Okey, faham tak ayat nombor 100 ni? Jadi waktu kita baca ni pun, walaupun ia khusus untuk Nabi Muhammad, tapi teladan umum untuk kita. Jadi waktu kita baca ayat 100 ni, Allah Ta'ala, jadi kita beritahu, rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud 7 Rasul ni adalah untuk kita. Allah Ta'ala cerita pada kita kan. Okey, lepas tu ayat nombor 101. Allah Ta'ala sebut apa lagi? Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menyebut tentang wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Okey, kita tuan-tuan terus baca dia punya terjemahan ya. Kita baca terjemahan dia. Okey, ayat tu saya dah datangkan. Boleh baca. Okey, kita tengok terjemahan ayat. Allah Ta'ala kata. Okey, ni sambungan 101 ya. Okey, Allah Ta'ala kata, kami tidak menzalimi mereka. Tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya apa? Allah Ta'ala kata apa? Mereka yang 7 umat itu, yang kami binasakan mereka itu, kata Allah. Kan? Kata Allah, sebab perbuatan mereka lah mereka dibinasakan. Kata Allah, bukan kami ini zalim, kata Allah. Tetapi sebab mereka sendirilah, kata Allah. Lepas tu Allah mengatakan, maka berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah tu tak dapat tolong mereka sedikit pun waktu azab Allah tu sampai. Dan Allah Ta'ala kata lagi, penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian je kepada mereka. Itu ayat nombor 101. Rupa-rupanya antara sebab kenapa dipaparkan 7 Rasul itu bukan sekadar untuk menunjukkan tentang perjuangan dakwah semata-mata, tetapi Allah Ta'ala juga nak menyampaikan tentang mana-mana umat yang dia tak dengar cakap 7 Rasul tersebut, maka mereka ini ditimpa dengan azab. Apabila mereka ditimpa dengan azab, Allah Ta'ala kata berhala-berhala yang mereka sembah dan Allah tu tengok, tak boleh tolong apa pun pada mereka. Bahkan mereka itu bukan beruntung, tapi mereka berada di dalam kerugian. So ayat ni juga sebenarnya memberikan warning, amaran, peringatan kepada orang-orang Arab musyrikin dekat Mekah ketika itu. Sebab Nabi nak berhijrah, Nabi nak pergi dah ni ayat-ayat hujung ni. Maka kalau mereka tidak berubah juga, tidak mahu menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diancam macam umat-umat yang dibinasakan. Okey, sama je. Kalau orang dulu mereka menyembah berhala, orang Arab musyrikin pun menyembah berhala. So ayat 101 ini juga untuk mereka. Okey, ayat 102. Okey, Allah Ta'ala terangkan lagi. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Okey, Allah kata, macam itulah azab Tuhanmu. Kalau Allah Ta'ala turunkan azab, timpakan azab kata Allah kepada orang yang zalim. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya azab itu amat pedih. Alimun, pedih. Syedidun, lagi dahsyat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Lepas tu kita sebut lagi lah. Okey, maknanya kalau kita dah tahu ayat yang 100, 11, 12 ni, kita dah tahu dah, sebab apa Allah Ta'ala sebut 7 Rasul tu. Kan? Kesimpulan dia dekat mana? Dekat penghujung-hujung surah Hud inilah. Okey, kemudian kita lihat satu ayat lain. Okey, ayat ni juga, ayat 120, sebenarnya tujuan lain adalah untuk kuatkan semangat Nabi SAW. Sebab apa? Maknanya Allah nak bagi tahu pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bukan kau seorang saja rasul-rasul, ya, bukan kau seorang saja umatnya tak beriman, tetapi senia-senia engkau yang terdahulu, rasul-rasul engkau yang terdahulu pun telah mengalami masalah yang sama seperti engkau alami. Jadi apabila turunnya surah Hud ini kepada Rasulullah, secara tak langsung Nabi belajar sesuatu, Nabi dapat motivasi, Nabi jadi seorang yang kuat semangat untuk meneruskan dakwah. Apa pun jadi, ia sudah menjadi benda yang sunnatullah yang berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu. Okey, kemudian yang ni saya terus langkau ya daripada 100, 120 ini.
kita terus pergi tadi kan ayat nombor 102 kan. Saya terus langkau kepada ayat 120. Lepas tu kita tengok ayat 121, Allah Ta'ala suruh Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Katakan kepada mereka tak beriman tu. Kata apa? Korang nak buat apa? Kata, korang nak buat apa? Korang buatlah. Dia kata. Maksudnya Allah Ta'ala suruh Nabi mencabar. Allah Ta'ala suruh bagi tahu kepada orang Arab musyrikin, khususnya kan, kalau korang nak buat apa dekat aku, korang buatlah. Dia katakan, sesungguhnya kami juga akan melakukannya. Maksudnya, Nabi kata, kalau korang ada rancang apa-apa konspirasi, korang ada apa-apa nak buat, nak bunuh aku ke, nak apa ke, kata Nabi, korang buat. Tetapi apa? Tetapi kami juga tetap, maksudnya Nabi kata, kami akan tetap dakwah juga. Kami akan tetap sampaikan dakwah. Korang nak buat apa pada kami? Nak acam bunuh, nak rejam, nak pukul, buatlah, kata Nabi SAW. Tetapi kami akan tetap melakukan perintah Tuhan. Okey, lepas tu pada ayat 122 Allah Ta'ala suruh Nabi cabar. Nabi kata, Allah kata, wantaziru inna muntazirun. Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau cakap pada mereka. Cakap apa? Korang tunggulah. Dia kata, dan tunggulah. Sesungguhnya kami juga menunggu. Okey. Ini ayat 2 terakhir ni. Barulah sampai ayat 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 3 ni lah. Akhirnya Nabi memberikan satu keputusan muktamad last kali, kan, sembahlah Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka habislah surah Hud. Okey, maka habislah juzuk yang kedua bagi surah Hud. Tetapi kita belum bincang tujuan surah kan? Kalau sebelum ni kita belajar tujuan surah dulu. Lepas tu baru belajar ayat. Jadi untuk malam ni kita ubah pendekatan. Saya letak tujuan surah ini kita ambil di hujung-hujung sebelum kita nak masuk surah Yusuf. Jadi berdasarkan pembukaan, berdasarkan daripada 3 kandungan surah Hud tadi, okey, berdasarkan 3 kandungan surah Hud tadi dengan ada pula 7 rasul tersebut, maka para ulama mereka membuatkan tujuan surah, mengatakan surah Hud ini sebenarnya Allah Ta'ala nak bimbing kita supaya kita kental, teguh dalam mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita boleh tahu kisah ni? Kalau tuan-tuan nak tahu tujuan surah ini, tuan-tuan kena baca 10 ayat pasal Hud. Lepas tu saya bulatkan tadi kan, kenapa dengan Hud? Ayat 50 sampai 60. Kalau tuan-tuan baca pada surah Hud itu, tuan akan tahu. Sebab apa? Sebab apa surah Hud, kisah Nabi Hud itu menjadi nama surah? Okey, kerana kalau tuan-tuan baca nanti, tuan-tuan akan dapati respon ataupun tuan-tuan akan dapati umat Nabi Allah Hud ini dalam cerita surah Hud ini lebih degil, lebih teruk daripada umat-umat yang selain daripada umat Nuh, daripada umat Nabi Shu'aib, Nabi Allah Saleh. Cara dia macam mana? Tuan-tuan tengok pada ayat. Saya ada nyatakan dekat situ. Kita tengok contoh ayat dia. Walaupun kita dah habis, tapi saya nak, sebab kita nak kuatkan tentang tujuan surah tadi, sebab itu namanya Hud. Jadi tuan-tuan kena baca ayat 50 sampai 60 untuk tahu tentang macam mana umat Nabi Hud tu. Lepas tu tuan-tuan buat perbezaan. Umat Nabi Ibrahim macam mana, umat Nabi Lut macam mana, umat Nabi Shu'aib macam mana, umat Nabi Saleh macam mana. Tetapi kalau tuan-tuan baca dalam surah Hud ini, tuan-tuan akan dapati umat Nabi Allah Hud ini lebih dahsyat daripada umat-umat yang sebelum ini, umat-umat Nabi lain. Sebab tu dijadikan dia sebagai nama surah. Contohnya, kalau kita baca ayat 53 kan, sebab surah Hud, Nabi Hud kan ayat 50 sampai 60. Jadi kalau kita baca ke ayat nombor 53, tengok mereka berkata. Mereka ni siapa? Kaum Ad lah, umat Nabi Hud. Dia cakap apa? Tengok kalau kita baca ayat dia, memang mereka ni memang keras kepala lah. Sampai mereka kata apa? Dia kata, ya Hud. Dia kata, hoi Hud. Dia kata, engkau ni kan mengaku jadi rasul, tapi kau tak bawa pun bukti. Engkau tak bawa pun mukjizat, bukti yang menunjukkan kau ni rasul. Mana bukti kau ni rasul? Kan? Lepas tu mereka kata lagi. Mereka kata apa? Wa ma nahnu bitariki alihatina. Dia kata apa? Kami takkan tinggalkan penyembahan Tuhan kami disebabkan, maksudnya mereka kata apa?
Kalau maksud kalau kita baca pertama mereka kata apa? Kami tak akan percaya engkau Hud. Engkau ni bukan rasul ni. Tak ada bukti pun kau ni rasul. Lepas tu mereka kata kedua, kami sama sekali never mereka katakan. Kami takkan tinggalkan sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan kami. Hanya semata-mata nak dengar cakap engkau. Lepas tu mereka kata apa lagi? Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan mereka kata apa? Kami sama sekali tak akan percaya dekat engkau. Okey, dahsyat tak? Kalau kita baca satu ayat kan. Kalau tuan-tuan ambil ayat 53 ni, kalau tuan-tuan ada waktu nanti, cuba tuan-tuan ambil kisah-kisah Nabi-Nabi yang 6 yang lain, tuan-tuan tengok. Apa jawapan umat 6 Nabi yang lain dengan umat Nabi Allah Hud? Kita akan jumpa tak sedahsyat, sedegil, sekeras kepalanya umat Nabi Allah Hud. Dan ada satu lagi ayat. Dahsyat juga ayat ni, 54. Mereka kata kat Hud apa? Mereka kata apa? Engkau ni dah gila Hud, dia kata. Kau ni gila sebenarnya Hud. Engkau ni jadi gila sebab apa? Sebab Tuhan kami lah telah menyebabkan kau jadi gila. Ayat nombor 53. Tuan-tuan tengok betapa berat je apakah ucapan daripada kaum Nabi Allah Hud kepada Nabi Allah Hud alaihi salam sehingga menjadi ia sebagai nama surah. Maka tamatlah cerita tentang tentang habislah surah Hud. Tapi kita tak habis lagi. Sebab kita ada kita ada surah Yusuf. Okey, surah Yusuf mudah je nak belajar. Alhamdulillah Allah permudahkan kita kan nak mengetahui surah Yusuf. Sebab saya rasa surah Yusuf saya yakin semua orang dah tahu tentang surah Yusuf. Tetapi kita belajar sedikit maklumat tapi dia tak ke semua ayat. Dia sampai ayat 52 saja. Jadi untuk surah Yusuf ni kita lihat dulu waktu penurunan dia. Dia turun selepas surah Hud. Dan dia turun sebelum surah Al-Hijr. Okey. Kemudian kita tengok. Seperti biasa, yang kita sebutkan kena tengok. Surah Yusuf surah apa? Dia adalah surah Makiyah. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada tujuan surah. Surah Yusuf ini yang ada 111 ayat. Nanti besok, nanti kita belajar juzuk 13, kita ambil balik surah Yusuf ni lagi. Sebab surah Yusuf ni dia ada lagi beberapa baki ayat. Bermula ayat 53 sampai 111. Tapi waktu kita belajar juzuk 13 nanti, kita gunakan tujuan surah yang sama. Sebab surah Yusuf ni tujuan dia apa? Tujuan surah Yusuf ni, Allah Ta'ala turunkan surah Yusuf ini, antara tujuan dia adalah untuk menjelaskan kepada kita apa sebenarnya mesej yang Allah nak kita ambil pada surah Yusuf. Jadi semua orang tahu kisah Nabi Yusuf itu berlaku kepada apa, maka kesimpulannya Allah Ta'ala nak menjelaskan tentang betapa sempurnanya kekuasaan Allah dalam menghilangkan kesulitan dan betapa sempurnanya Allah dalam memberikan pertolongan. Tuan-tuan ambil tentang tujuan surah ni. Kalau kita dalam kesulitan, kepayahan, maka surah Yusuf ini dia memberikan panduan. Siapa yang boleh tolong dalam menghilangkan kesulitan? Siapa yang boleh tolong hilangkan kepayahan? Maka surah Yusuf memberikan jawapan. Lepas tu kepada siapa kita patut minta tolong ni? Kepada siapa kita minta tolong dalam kesusahan, kepayahan dan sebagainya? Maka surah Yusuf memberikan jawapannya. Siapa yang menghilangkan kesulitan? Allah je yang boleh hilangkan kesulitan. Siapa yang boleh kita minta tolong? Allah lah kalau kita boleh minta tolong. Maka dalam surah Yusuf ini, Allah Ta'ala nak memaparkan, nak bagi tahu kepada kita bahawa apa? Kalau kita dalam kesulitan, kepayahan, kita memerlukan pertolongan, maka tidak lain tidak bukan yang perlu kita cari, yang perlu kita luahkan, kan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah surah Yusuf. Bukan belajar surah Yusuf sebab nak jadi handsome. Bukan. Orang kita silap faham tujuan surah Yusuf. Bukan sebab itu. Tapi sebab ini. Okey, jelas faham ya? Okey. Kita belajar sinopsis ayat. Tuan-tuan dan perempuan akan dapati memang tepat bahawasanya surah Yusuf ini dia memberikan kita panduan tentang apa?
tentang sebenar-benarnya yang boleh berikan kita pertolongan dalam segala kesulitan adalah Allah. Jadi surah Yusuf ini kan surah yang memberikan kita banyak panduan. Okey, kita terus kepada sinopsis dia. Okey, sinopsis ringkas surah Yusuf. Mudah saja. Okey. Surah Yusuf ni, kalau kita baca dekat muqaddimah dia, ayat 1 sampai 3, ini dia punya sinopsis dia. Allah Ta'ala cerita tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang menerima wahyu dari Allah. Okey, ayat 1 sampai 3. Lepas ayat 3 sahaja, kan, kita akan jumpalah. Okey, kita akan jumpa beberapa maklumat lepas ini. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu latar belakang dia. Okey, ayat 1 sampai 3, ingat, ayat ni cerita pasal Rasul Nabi Muhammad SAW dulu. Dekat ayat 1 sampai 3 ni, macam mana nak buktikan Nabi Muhammad ini seorang Rasul, maka Allah Ta'ala bawa turun kisah Nabi Allah Yusuf yang Nabi sendiri tak tahu kisah itu. Tapi macam mana Nabi tahu? Seolah-olah Nabi boleh cerita pula daripada mula sampai habis kisah Yusuf tu. Macam mana Nabi tahu ni? Maknanya Nabi tahu itu sendiri sudah membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ini dia adalah Rasul. Sebab itu pada ayat nombor 3, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi SAW bahawasanya apa? Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Ta'ala kata, kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad sebaik-baik kisah. Kan, dengan kau dapat Al-Quran ini, kau tahu sebaik-baik kisah. Padahal sebelum turunnya kisah Yusuf sebaik-baik kisah ni, engkau tak tahu tentang kisah itu. Jadi ayat 3 ni sebenarnya, dia sebenarnya ayat 3 ni tujuan dia untuk apa tahu? Untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ni dia adalah seorang Rasul. Sebab macam mana dia boleh tahu sebaik-baik kisah ni? Sedangkan Nabi belum lahir lagi, Nabi tak ada lagi. Ini menunjukkan Nabi itu seorang Rasul. Dan kita masuk ayat 4 sampailah ayat berikutnya, maka kita akan dapati begini. Sinopsis ayat dia, okey, surah Yusuf ni, okey, inilah jawapan dia. Jawapan kepada apa? Kalau orang tanya, okey, maksudnya begini. Surah Yusuf ni dia turun sekaligus kepada Rasulullah SAW. Ceritanya tak terputus. Ceritanya habis. Kisah Yusuf tu habis. Daripada dia kecil sampailah hujung hidup dia, Allah cerita sekaligus turun kepada Nabi SAW. Disebabkan kisahnya turun sekaligus, tidak ada cerita terputus, maka para ulama mereka telah jadikan kisah Yusuf itu, surah Yusuf itu, kepada beberapa babak dan ada beberapa adegan. Surah Yusuf ni dia senang buat babak dengan adegan. Sebab apa? Sebab surah tu dia turun sekaligus, ceritanya tak terputus. Ceritanya tak terputus, maka disambung ceritanya boleh dijadikan 5 babak dan boleh dipecahkan setiap babak ada adegan-adegannya sampailah kepada 22 adegan. Okey. Yang ini tuan-tuan dan puan dia hanyalah ijtihad para ulama saja. Tuan-tuan boleh pecah jadi 6 babak pun boleh, nak buat 10 babak pun boleh. Tuan-tuan jangan terikat kepada maklumat ini. Tetapi kita buat kaedah ini nak menyebutkan bahawa tentang kisah dia itu diturun sekaligus, tak terputus, maka para ulama untuk fahamkan surah Yusuf ni, mereka bahagikan kepada babak dan juga adegan. So ada 5 babak dan ada 22 adegan pada setiap babak ni. Okay, kita tengok 5 babak tu apa. Okey, babak yang pertama, kita tengok di bawah babak dia ada adegan. Tengok. Babak 1 ada 6 adegan yang diwakili oleh ayat 4 sampai ayat nombor 20. Maknanya ayat 4 sampai ayat nombor 20 dipecahkan kepada 6 adegan, yang mana 6 adegan duduk di bawah babak yang pertama. Kalau kita tengok pada adegan nombor 1, cerita tentang permulaan Nabi Allah Yusuf AS, dia bermimpi. Yang dia bermimpi yang sebelah bintang sujud, satu matahari dan bulan sujud tu. Itu ayat nombor 4 kan. Kemudian habislah babak 1 pada adegan yang ke-6, cerita tentang Nabi Allah Yusuf AS, dia telah dijual. Dijual oleh siapa? Maksudnya kisah dia telah dijual. Dia dijual setelah orang jumpa dia dekat telaga, dia dijual.
Okey, nampak tak babak satu? Kalau tuan boleh faham, tuan pecahkan pada adegan ni, senang nak ingat dan senang nak hafal. Okey, selesai. Lepas tu pada babak yang kedua ada 3 adegan yang diwakili ayat 21 sampai ayat nombor 34. Okey, ada 3 adegan yang mana pada babak yang kedua dimulakan dengan adegan yang pertama, Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah dibawa ke Mesir. Tengok cantik tak susunan babak ni. Kalau masa ni dia telah dijual. Lepas tu akhirnya Nabi SAW, Nabi Yusuf ni dibawa ke mana? Dia sampai dekat Mesir. Ni pada ayat 21. Waktu adegan satu ni lah yang pembesar Mesir itu Al-Aziz yang beli Yusuf. Okey. Lepas tu pada penutup pada babak 2, adegan yang ketiga, kisah Nabi Allah Yusuf dia nak masuk penjara. Kisah dia doa, akhirnya Allah Ta'ala kabulkan doanya untuk dia dimasuk dalam penjara. Okey, habis babak yang kedua, kita pergi kepada babak ketiga. Babak ketiga ni diletakkan ada 4 adegan yang diwakili ayat 35 sampai ayat nombor 53. Sebab juzuk kita kan kita belajar malam ni sampai 12 kan. Sampai ayat nombor 52. Bolehlah kita letak pada babak yang ketiga. Jadi babak ketiga dimulakan dengan adegan Nabi Allah Yusuf SAW dia masuk penjara dan tamatlah babak 3 ini pada adegan yang keempat. Dia belum keluar penjara lagi ya. Pada babak ketiga ni. Tapi dia nak keluar dah. Tapi cerita dia masih lagi dalam penjara. Tapi pada kisah penutup babak ketiga ini, cerita tentang nama Nabi Allah Yusuf itu telah dibersihkan. Sebab selama ni telah heboh, Nabi Yusuf dipenjarakan sebab dia ada kes. Rupa-rupanya Nabi Yusuf dipenjarakan, dia tak bersalah pun. Sebenarnya bersalah perempuan-perempuan itu yang bersalah. Maka pada adegan ketiga ini, pada babak ketiga ini, kisah perempuan Al-Aziz. Ya orang kata namanya Zulaikha itulah. Bagilah namanya siapa pun. Tapi yang paling tepat Tuhan panggil dia perempuan Al-Aziz. Dia mengaku bersalah. Waktu inilah dia bersihkan nama Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka tamatlah pada juzuk yang ke-12. Tapi belum habis lagi surah Yusuf. Sebab tadi kita kata berapa? Tadi kita sebut ada berapa babak? Babak semua ada 5. Kita baru sampai berapa babak? Kita baru sampai kepada 3 babak. Pada 3 babak. Adegan belum habis lagi 22. Untuk tahu babak yang keempat, berapa adegan, babak yang kelima, berapa adegan, kita akan bincang nanti pada juzuk yang ke-13. Dan apabila kita dah sampai juzuk yang ke-12 dalam surah Yusuf pada babak yang ketiga ini, maka kita boleh dapati bahawa kisah Nabi Allah Yusuf ni yang ni dia termasuk sekali dengan juzuk yang ke-13 ya. Tetapi kalau kita nak pecahkan juzuk yang ke-12 kisah surah Yusuf dengan juzuk 13 surah Yusuf, kita boleh katakan bahawa Nabi Allah Yusuf ini fasa kehidupan dia terbahagi kepada 2. Fasa yang pertama adalah fasa dia diberikan ujian dan cobaan. Tapi masuk juzuk 13 nanti, dia dah masuk kepada fasa Nabi Allah Yusuf diangkat. Dia kepada fasa dia menikmati kemenangan. Dia dah mula lantik menjadi pembesar Mesir. Nampak tak 2 fasa berbeza kan? Maknanya juzuk ke-12 lah. Kalau kita nak letakkan juzuk 12 itu adalah fasa ayat-ayatnya cerita tentang ujian yang Nabi Allah Yusuf dapat. Tapi pada juzuk 13 dia dah masuk kepada fasa kemenangan dan kenikmatan. Kita mantapkan lagi tentang fasa ini, kita tengok. Kita tengok gambar yang saya lampirkan ni. Kita lihat ya. Tengok yang gambar, tengok diagram yang mula-mula kan kisah ini kita ambil sampai juzuk yang ke-12 ya, sampai kepada babak ketiga tadi. Sampai dia masuk penjara kan. Sampai dia nak mula dah masuk penjara sebab dia doa minta masuk penjara tadi. Kita tengok daripada kisah dia duduk di Palestin, rumah bapa dia Yaqub. Kemudian dia dimasukkan ke dalam perigi yang sangat dalam, tak ada orang, jauh daripada orang. Kemudian kisah dia dijual sebagai hamba abdi. Sedangkan dia bukan hamba.
tapi dia menjadi hamba, dijual dengan harga beberapa dirham saja. Kemudian lepas dia jadi hamba, pembesar Mesir beli dia, dia masuklah ke Mesir. Masa dia dah jual tu, dia dah memang nak pergi Mesir dah lepas tu. Okay, dia duduk dalam rumah pembesar Mesir. Daripada rumah pembesar, sedap-sedap duduk rumah kat pembesar Mesir ni, makan sedap, tempat tinggal hebat kan. Dia berpindah pula masuk penjara. Nampak tak? Cuba tuan-tuan amati betul-betul kisah Nabi Yusuf ni kan. Tengok. Mula-mula duduk rumah dengan rumah ayah dia Yaakob. Lepas tu masuk dalam hutan, duduk tempat jauh dalam gua, dalam perigi yang sangat dalam, gelap. Orang jumpa dia, hinanya dia menjadi hamba abdi, jual dengan beberapa dirham saja. Tetapi Allah Ta'ala beri dia hidup sekejap dalam apa? Dalam rumah orang bangsawan, rumah orang kaya-kaya lah, pembesar Mesir. Tetapi Nabi Allah Yusuf berpatah pergi penjara. Tengok tak hidup dia, jatuh bangun. Okay, cuba tengok gambar yang ujian-ujian. Waktu daripada rumah Yaakob sampai hamba abdi ni, kita boleh tengok ujian pertama Nabi Allah Yusuf hadapi, iaitu ujian pada adik-beradik dia. Betul tak? Kan? Ni pada ujian adik-beradik dia. Lepas tu dia jatuh pula, masuk pula kepada ujian apa? Ujian kedua adalah ujian orang istana dan orang kenamaan. Ni waktu ni lah ujian yang dia diuji dengan iman tu, dengan kisah Zulaikha dengan rakan-rakan dia tu. Tengok ujian, berbeza ujian tak? Berbeza ujian kan? Okey, daripada ujian-ujian ini, pada juzuk yang ke-12 ini, kita dapat, cuba tengok satu lagi gambar ni kan. Kita lihat. Kalau ujian pertama tadi, Nabi Allah Yusuf menghadapi ujian nyawa. Betul tak? Dia masuk perigi kan? Kalau orang tak jumpa dia, tentu dia mati. Betul tak? Kan? Dia menghadapi ujian nyawa. Ujian dekat sini, ujian yang tak ada pilihan. Ini dia panggil musibah yang tak ada pilihan. Tetapi siapa yang tolong? Ini kita tengok pada tujuan surah tadi. Okey, waktu dia duduk dalam istana tadi, ingat tak? Waktu dia duduk rumah pembesar Mesir, dia dapat ujian lain pula. Ujian yang dia dapat itu bentuknya apa? Ujian maruah. Ujian maruah dia. Tapi ujian yang kedua ni sebenarnya lebih berat daripada pertama. Sebab apa? Kalau ujian pertama no choice, dia tak ada pilihan. Tapi ujian nyawa dia. Tapi ketika dia duduk dalam istana pembesar Mesir, kan rumah Zulaikha yang dia duduk tu, dia menghadapi ujian nak jaga maruah dia. Tapi dia ada pilihan. Sebenarnya kalau dua ujian ni, ujian kedua lagi berat. Tuan-tuan. Sebab apa ujian dua berat? Sebab ujian kedua ni dia ada pilihan. Nak buat ke tak nak buat. Tapi dekat ujian pertama, dia tidak ada pilihan. Okey. Daripada ringkasan daripada ujian-ujian ini, maka para ulama, sebenarnya kita tak ambil lagi cerita dia sebab dia baru juzuk 12. Okey. Maka kita boleh dapat kesimpulannya beginilah. Berdasarkan kepada ujian-ujian tadi, kan? Maka saya nukilkan kata-kata Imam Atha. Atha ni seorang tabi'in. Seorang ulama tafsir terkenal di kalangan tabi'in. Saya ambil dalam tafsir Al-Munir. Beliau kata macam ni. Imam Atha rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa istaraha ilaihi. Beliau mengatakan, tidak ada orang yang bersedih kecuali dia akan merasa rileks, dia akan merasa tenang setelah dia mendengar surah Yusuf. Tapi bukan dia dengar aja, dia faham lah. Kan? Sedih kita, tak ada siapa nak tolong kita. Adik-beradik tinggalkan kita, kita di pulau, kita seorang diri. Betul tak? Kadang-kadang, betul tak? Kita menghadapi masalah, tak ada seorang pun faham masalah kita. Betul kan? Tak ada siapa sanggup nak tolong kita ni. Betul kan? Tetapi ingat tujuan surah Yusuf apa? Ingat tujuan surah Yusuf apa? Kan? Kita ada Allah. Kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah yang tak pernah tidur. Allah Ta'ala sentiasa mendengar. Allah Ta'ala sentiasa melihat. Allah Ta'ala yang tolong Nabi Yusuf ni keluar daripada perigi, kan? Sampai masuk ke istana tadi tu. Tuhan yang samalah. Ia akan tolong kita kalau kita berada dalam kesulitan. Kan? Kalau kita nak harap orang berapa banyak sangat orang boleh tolong kita. Betul tak? Kali pertama mungkin orang nak tolong. Kali kedua mungkin orang tolong. Tapi kalau dah banyak kali, mungkin orang dah menyampah kepada kita. Mungkin orang sumpah seranah pada kita.
maka kita akan kata, semua orang tak faham masalah kita tu kan. Orang tak tahu apa kesulitan kita hadapi. Tetapi apabila dia baca surah Yusuf, dia faham surah Yusuf ini, dia tahu tujuan surah Yusuf ini, maka kata Imam Atta, dia akan merasa macam dia akan dapat apa, kurangkan apa tekanan itu. Dia akan dapat ketenangan. Dia akan jadi seorang yang bertambah sabar. Ya? Sebab dia faham tentang surah Yusuf nanti. Jadi habislah untuk juzuk yang ke berapa? Habislah untuk juzuk yang ke-12. Jadi untuk juzuk 13, kita akan sambung lagi ada 2 babak dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, dan kita akan tamatkan surah Yusuf itu pada penghujung surah Yusuf tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk nanti kepada surah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Pengisian pada malam ini moga-moga dapat memberi sedikit sebanyak panduan untuk memahami kandungan ayat-ayat yang terkandung di dalam juzuk yang ke-12 dalam surah Hud dan juga dalam surah Yusuf. Ya, moga-moga dengan kita belajar tujuan surah ini, kita mendapat panduan Quran ini menjadi sumber inspirasi kita, sumber motivasi kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang tidak lari dan tidak pernah terlepas daripada ujian-ujian hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memakbulkan doa kita, mempermudahkan hidup kita, melapangkan dada kita. Melapangkan dada kita dan kita istiqamah kita semua di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, ada soalan apa nak tanya ni? Ada soalan tak? Okey, dalam chat tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya berhentilah dekat sini. Okey, ada soalan. Kejap saya buka. Tak ada soalan tak? Okey, tiada soalan. Okey, begini. Kalau siapa yang berminat untuk ikuti nak belajar nama-nama surah, besok pukul 3 petang. 3 petang esok, kita akan belajar surah. Saya sebutkan surah dia. Nama surah. Kita akan belajar sebab kita dah sampai juzuk 16. Okey, kita dah sampai juzuk yang ke-16. Besok insya-Allah kita akan belajar nama surah ni. Kita akan belajar nama surah Toha. Kenapa dengan nama surah Toha? Lepas tu kita akan belajar surah nama Al-Anbiya, dan kita juga akan belajar dengan nama Al-Mu'minun. Kenapa nama itu Al-Mu'minun? Dari mana dapat Al-Mu'minun? Ada apa pada nama Al-Mu'minun? Begitu juga Al-Anbiya dan Toha. Jadi besok petang, yang mana besok petang jam 3 adalah anjuran Nia Academy. Akademi Tadabbur Malaysia bersinergi dengan Nia Academy untuk memahamkan Al-Quran menggunakan pendekatan belajar nama-nama surah. Jadi saya jemput semua untuk mengikuti pengisian pada besok petang. Nak dapatkan link dia, saya minta tuan-tuan join dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti kita akan dapat talian link untuk Telegram tersebut. So kita manfaatkan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Besok kita belajar. Baik, kita berhenti di sini. Tak perlu kita panjang-panjangkan. Jadi selamat meneruskan Qiyamu Ramadan, meneruskan bacaan ayat Quranul Karim, tadabbur Al-Quran. Ya. Siapa yang dah sampai pada juzuk 12, tahniah. Teruskan membaca dan teruskan memahami Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita pada malam ini. Saya sudahi. Kalau ada tersalah, tersilap, tolong betulkan saya ya. Saya sangat mengalu-alukan kalau saya tersalah, tersilap, tolong betulkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.